Selamat pagi, salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia di hari yang baru, minggu yang baru 11 Januari 2021 bersama dengan saya Jonathan Ding dan Ghazali Zawawi bertemankan anda bersiaran langsung selama 1 jam di TVS saluran 122 Astro. Selamat pagi, Gaz. Selamat pagi, John. Apa khabar, Gaz, hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Apa khabar anda di rumah? Diharapkan agar hari yang baru, untuk minggu yang baru ini, semuanya sentiasa berada dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja. Kita masih lagi berada pada bulan pertama tahun 2021. Diharapkan ianya masih menjadi permulaan yang positif buat kita semua biarpun dalam keadaan yang mencabar. Itu yang pasti. Betul. Baik, kita tahu, John, selepas kita tamat bersiaran pada minggu lepas, saya kira banyak perkara semasa yang berlaku dan akan kita bawakan sebelum kita masuk ke topik utama untuk dibincangkan Sejahtera Asia pada hari ini, yang mana topik utama pada hari ini yang akan kita kupas bersama-sama adalah 48 tahun Duke Sanders masih evergreen. Jadi sebelum itu kita nak bawakan dahulu perkembangan semasa dan kita mulakan dengan COVID-19 di seluruh Malaysia, John. Baik, kes baru COVID-19 di Malaysia kekal di angka melebihi 2,000 dengan 2,433 kes baru dicatatkan semalam. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia sebanyak 135,992 kes dengan kes aktif ketika ini adalah 27,332 kes. Selangor masih melaporkan kes harian baru tertinggi iaitu sebanyak 730 kes, diikuti Sabah sebanyak 403 kes dan Johor sebanyak 321 kes. Terdapat pertambahan 9 kes kematian COVID-19 semalam menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 551 kes. 5 kluster baru dilaporkan membabitkan negeri Selangor, Sabah dan Kelantan menjadikan jumlah kluster aktif sebanyak 254 kes. Kes yang sekarang dirawat di unit rawatan rapi ICU 171 dan yang memerlukan bantuan alat pernafasan 76 kes. Dan untuk perkembangan COVID-19 di Sarawak pula, Gas. Untuk di Sarawak hujung minggu ini, John, memang kes naik mendadak di Sarawak, yang mana pada hari Sabtu yang lalu Sarawak telah merekodkan kes positif baharu COVID-19 yang tertinggi iaitu dengan 55 kes. Manakala setakat semalam Ahad 10 Januari 2021 Sarawak merekodkan 24 lagi kes positif COVID-19 yang baharu. 7 dari Kuching, 5 masing-masing dari Miri dan Sibu, 2 dari Seri Aman dan Bintulu, Samarahan, Sebau, Selangau serta Serian masing-masing dengan 1 kes. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 1,275 kes di Sarawak. Dalam pada itu, semalam juga daerah Kuching dan Sibu diisytiharkan bertukar daripada status jingga ke status merah COVID-19. Dan untuk makluman, 5 kluster masih lagi aktif di Sarawak setakat ini iaitu kluster Pasai di Sibu, kluster Keranji di Tabuan, Kuching, kluster Stutong di Kuching, kluster Mador di Meradong dan kluster Bahsayap di Miri. Itu adalah perkembangan COVID-19 di Malaysia dan di Sarawak, dan pastinya ia membawa kepada perincian perkembangan yang seterusnya, yang mana Perdana Menteri akan buat pengumuman hari ini. Satu pengumuman akan dibuat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini bagi memaklumkan tindakan yang akan diambil kerajaan bagi mengawal penularan jangkitan COVID-19 di Malaysia. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, jangan orang ramai diharapkan agar jangan membuat pembelian panik dan jangan percaya kepada sebarang berita palsu. Bimbang juga sekarang ini, John, ialah dengan bencana banjir di beberapa buah negeri seperti Johor, Kelantan dan Terengganu, ini juga dikhawatiri menjadi penyebab kepada peningkatan kes COVID-19. Apa-apa pun, sama-sama kita nantikan pengumuman daripada Perdana Menteri pada hari ini. Diharapkan tindakan yang akan diumumkan nanti dapat membantu melandaikan lekuk COVID-19 dengan status quo di Malaysia pada hari ini. Vaksin, 1 juta vaksin akan tiba di Malaysia di sekitar bulan Februari nanti, yang mana pemberiannya adalah 2 kali dos dalam tempoh 15 hari. Yang mana fasa pertama, daripada 1 juta vaksin yang akan kita terima ini, 500,000 orang akan menerimanya, yang terdiri daripada para barisan hadapan ataupun frontliners. Ialah kita tahu kehadiran vaksin daripada syarikat pharmaceutical Pfizer ini memang akan tiba tidak lama lagi, tapi jangan jadikan ini alasan untuk kita, orang kata, dijadikan sebagai tiket untuk kita leka terhadap sebarang SOP mengawal penularan COVID-19 ini. Itu adalah perkembangan COVID-19 di Malaysia dan pengumuman yang akan kita nantikan daripada Perdana Menteri pada hari ini. Seterusnya, mungkin di peringkat Asia.
Baik, perkembangan yang nak dibawakan? pada hari Sabtu kita telah pun dikejutkan dengan satu berita di mana pesawat komersial Sriwijaya Air yang terputus hubungan selepas berlepas dari ibu kota Jakarta menuju ke Pontianak disahkan terhempas di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta pada Sabtu. Menteri Perhubungan Indonesia Budi Karya Sumadi dalam siaran media menerusi web Mina berkata pesawat itu dipercayai terhempas di sekitar Pulau Laki dan Pulau Lacang di kawasan perairan Kepulauan Seribu. Operasi pencarian kini juga berfokus kepada mendapatkan kotak hitam pesawat selepas koordinat pesawat yang terhempas di perairan itu telah dikenal pasti. Pesawat Boeing 737-500 Sriwijaya Air itu terputus hubungan selepas berlepas pada 2.36 petang waktu Indonesia Barat dari Jakarta menuju ke Pontianak sebelum terhempas di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Kami di Sejahtera Asia ingin mengucapkan taksiah kepada ahli keluarga bangsa dan kita doakan agar semua urusan dipermudahkan untuk ahli keluarga dan juga pasukan keselamatan di Indonesia. Itu antara perkembangan baik di peringkat Malaysia ataupun ASEAN yang kami bawakan kepada anda. Sekali lagi orang kata banyak perkara yang terjadi baru-baru ini diharuskan menjadi teladan kepada kita untuk tidak leka dengan sebarang apa kemungkinan yang boleh melanda kita pada masa ini. Ingat sekali lagi lah kita tahu bahawa COVID-19 ini adalah satu perkara ataupun musibah yang melanda seluruh dunia. Jadi jangan leka untuk terus meningkatkan kawalan kendiri. Itu pesanan yang perlu untuk kami ingatkan kepada anda berkali-kali. Jadi kepada anda sentiasa jaga diri, #kita jaga kita. Selepas ini kita akan bersama dengan ahli-ahli kumpulan di Crescendos hanya dalam Sejahtera Asia. Kita rehat kejap, kembali selepas ini.
Kembali lagi dalam Sejahtera Asia. Terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa menjadikan Sejahtera Asia antara rancangan pertama untuk menyapa pagi anda. Juga kami nak ingin pesan sekali lagi kepada anda, jika anda keluar rumah pada hari ini, terus amalkan SOP, terus tingkatkan kawalan kendiri, #kita jaga kita. Baik, topik kita dalam Sejahtera Asia pada hari pertama di minggu yang baru ini, 48 tahun di Crescendos masih evergreen. Sebenarnya kumpulan muzik di Crescendos ni, John, dianggotai oleh 4 orang. Kita ada Profesor Dr. Junaina Sulehan dan Encik Husni Edi, tetapi mereka berdua tidak berkesempatan untuk bersama dengan kita pada hari ini. Namun 2 lagi ahli kumpulan ini yang berkesempatan untuk berada di Sejahtera Asia pada hari ini. Kita ada Dr. Kamil Salim dan Encik Julai Allen. Assalamualaikum, apa khabar? Assalamualaikum. Ya, segak otai-otai ni. Selamat pagi. Selamat pagi, bang. Right. Pertama sekali, perasaan tu menjadi kumpulan pertama juara bintang RTM Paduan Suara yang sehingga kini belum ada lagi dimenangi oleh sesiapa dan mana-mana kumpulan. Perasaan dan pengalaman pada masa itu, Doktor. Okey. Maksudnya pertama dari peserta di Sarawak lah sebenarnya. Okey. Perasaan ni memang amat-amat gembira. Sebab is a kerja keras lah, kerja Betul. keras kan. Pada masa itu semua tumpuan kepada televisyen. And then merupakan TV yang warna-warni pertama sekali pada malam siaran langsung. So it's a tough fight lah sebab kita dengan yang kumpulan-kumpulan yang ada tu termasuk Pak Ngah lah. Pak Ngah komposer Siti Nurhaliza. Dia dengan nada budaya dia. Dia waktu tu boleh jadi menari. Lepas tu dengan PJ Square from Sabah. So it's a very tough fight lah. So akhirnya kita memenanginya dan seluruh Sarawak bergembira bertepuk. Sebab jarang Sarawak menang ni. Boleh gambarkan tak orang kata keadaan selepas kumpulan di Crescendos ni menang dan balik ke Sarawak pada ketika itu? Boleh diceritakan? Cik Julai. Bergembira lah sih. Because ada sambutan dekat kami datang tu dekat airport tu. Ada sambutan dari kementerian apa tu? Kementerian Belia. Kementerian Belia. Rasa-rasanya nervous jugalah waktu di semasa pertandingan tu. Itu je. Jadi balik ke Kuching disambut memang dengan begitu meriah. Sebab yelah orang Serta kita kalung-kalung bunga tu. orang kita bangga. Jadi okey, Bangga jugalah. pada ketika itu berapa umur kalau boleh kongsikan? Sekitar 19 78 ni. 78. Okey. 20 lebih lah. Masih muda lagi. Itulah kalau sekarang ini kita ada kumpulan-kumpulan penyanyi yang terdiri daripada anggotanya lelaki, kita ada Rough Edge, kita ada VE. Tetapi sebelum kewujudan mereka ini adalah orang kata muka-muka yang mewarnai industri seni tanah air dengan pelbagai karya yang dihasilkan. Tapi kita nak tanya juga secara spesifik daripada doktor, apa sebenarnya genre yang dihidangkan kepada penonton oleh di Crescendos ini? Pada masa itu yang popular adalah puisi-puisi sebenarnya. Dan sebab syarikat Titra Records ni dia banyak mengambil artis untuk menyanyi lagu-lagu puisi. Termasuk kumpulan harmoni, Titra dan baru kita lah. Terkecuali yang Sheila Majid lah sama sekali dengan satu syarikat tu lah. Saya nak tambah yang Saudara Julai katakan. Apabila memenangi kita tak pernah merasai yang benda yang macam ni tu. Bila diserbu tak pernah terjadi pada kita lah. So first time bila kena serbu ni kan, ada yang bagi waktu tu pakai autograf lah. Pakai kertas-kertas ni tu bukan macam sekarang kan. Semua fully digital. Betul. Lepas tu kan pemberita datang bawa mikrofon, dia gambar melampu kita. Apa dah jadi dengan aku? Overnight star. Kita sebenarnya panik jugalah. Apa benda jadi? Lepas tu malam tu juga di Kuala Lumpur kan dah ada tawaran buat rakaman. Tawaran untuk majalah-majalah hiburan. Macam tu lah. So we are so happy. Naik flight. Rasanya flight tu kapal terbang pakai kipas kok, tak tersilap lah. Oh, ya ke? Malaysia Airlines dulu. Dia kena boleh landing kat Kuching, kena berjalan tu.
Lepas tu jauh-jauh. bagi sebagian beg kita kan dia tak ada keluar yang bulan-bulan sekarang tau sekarang. Angkat sendiri, keluarkan Angkat sendiri. Keluarkan sendiri dari kapal. So we are surprised tengok ramainya orang kat airport. Wow. Apa dah jadi tak tahu sebenarnya. Bila sampai airport kan menteri pada masa itu bagi kalung bunga kepada kita semua empat ni. Memang terkejut lah. Lepas tu masuk bilik VIP, orang bersorak kat luar kan. Memang star. Sebab that's the pertama kali peserta Sarawak yang menang dalam dengan bintang RTM bagian sepadu suara. Tak pernah menang lagi. Saya rasa hingga sekarang pun tak ada lagi. Itulah orang kata kemeriahan industri hiburan pada ketika itu. Selepas ini kita nak tanya gambaran ataupun kita nak tangkap imajinasi anda oleh Dr. Kamil sendiri bagaimana debaran mereka pada ketika itu ialah menyertai program realiti ni. Sekarang ini banyak platform digital jadi orang kata drama dan debaran kurang sikit berbanding dahulu. Selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Kembali bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia dan pada pagi ini kita masih lagi bersama dengan kumpulan di Crescendos yang diwakili oleh dua orang ahli iaitu Dr. Kamil dan juga Encik Julai Allen. Jadi kita tahu mereka menang di bintang RTM pada tahun 1978 dan merupakan antara kumpulan pertama dari Sarawak untuk memenangi pertandingan tersebut. Dan tadi mereka dah kongsikan apabila mereka kembali ke Kuching dikeruni oleh peminat, oleh media, wartawan dan sebagainya. Jadi kita nak tanyalah kepada Dr. Kamil dan juga Encik Julai, mungkin boleh ceritakan masa itu adakah bagaimana berhadapan dengan media? Adakah pandai menjawab soalan-soalan media ataupun dah pun diberi latihan ataupun ada brief pasal ini jawab macam ni, jawab macam tu? Macam mana? Mungkin boleh kongsikan pengalaman ketika itu. Saya jawab dulu. I think macam saya dah biasalah benda macam ni kan. Dah very exposed pada masa tu kan.
Dan menjawab soalan tu rasanya tak ada masalah lagi lah. Waktu tu lah. Mana tidaknya sebab Dr. Kamil ni daripada tingkatan 4 dah orang kata menceburi dalam bidang seni ni. Ya. Itulah orang kata semangat yang ditunjukkan oleh mereka, anak-anak muda, anak-anak seni suatu ketika dahulu yang Tengok mana gambar mereka dulu. kan. Tu tali pinggang tu. Wow. Pinggang 26. Wow. Oh, okay, ini gambar ketika Menang tu lah. ketemu. Itu menang tu lah. Wow. Oh, ni the happiest moment lah. The happiest moment. Itulah Lahir layam. debaran pada ketika Ini kena balik. Ni masa di Kuching. Masa di Kuching kan? Sambutan. Sambutan tu lah. Adakah masih berhubung dengan kesemua ahli? Memang masih? kita ada satu WhatsApp group. Okey. Wah, saya cakap lagi ada WhatsApp group ada ni. WhatsApp group. Jadi kalau macam ada projek terbaru masih lagi kalau nak buat lagu boleh buat dari tempat masing-masing. Yalah, cuma dua orang tu profesor, doktor sebab dia jadi pengarah satu penyelidikan di Sabah kan. Sabah ni Universiti Sabah, dan seorang lagi Husni, dia memang dah rasanya dah inilah susah sikit nak buat rakaman lah. Sebab dia masing-masing sibuk dengan kerja kan. Kerja sendiri. Husni sekarang dah sebagai pegawai accountant di sebuah sektor swasta. Junaina memang full time jadi pengarah lah. Tapi tak apa kan. Yang penting Abang Dr. Kamil dengan Encik Julai masih lagi setia bersama dengan kita di Sejahtera Asia pada hari ini, dan saya pasti dua lagi anggota lain menonton kita juga pagi ni. Tadi kita tanya debaran tu masa program reality pada suatu ketika dahulu, sebab kita tahu John, kemeriahan seni muzik pada ketika dahulu memang another level. Contohnya kalau kita buat persembahan dekat atas pentas, tahu saya adalah apabila mereka membuat persembahan tujuan untuk mengumpul dana untuk memberi sumbangan kepada gereja ataupun persatuan dan sebagainya, akan dibaling dengan duit, akan dibaling dengan gula-gula. Itu adalah satu bentuk kemeriahan yang kita tak rasa pada hari ini. Kalau dari segi debaran program reality pada ketika itu, Dr. Kamil, boleh diceritakan macam mana? Okey. Pada masa tu kita sebenarnya saya dengan Dr. Junaina berada di Semenanjung. Okey. Saudara Julai dengan Husni di Kuching. So nak pergi ke sana memang payah untuk mereka lah. Okey. So selalunya konsert-konsert di sana, saya dengan Profesor Junaina masa itulah. Belum profesor lagi lah waktu tu. Saya dengan Junaina pada masa itulah. So kita banyak membuat konsert di mana tu tempat di KL lah. Okey. Termasuk di UKM bersama M. Nasir, Zubir Ali, Harmoni pada masa itu kan. And then debaran pada masa itu ikut tempat tau, ikut tempat. Ada kalau lagu puisi jarang yang melompat-melompat lah. Lagi relax, jarang lah. santai. Cuma peminat ramai lah. Tapi di Kuala Lumpur ni dia lain sikit. Kalau hari-hari biasa dia tak akan jumpa kita minta autograf dan sebagainya, tak ada. Tapi kalau show, yes. Bila show kita turun je, adalah ramai lah pada masa tu. Memang sambutan very good lah at the time. Itulah lagu puisi. Kalau balik Kuching, senyap je. Sepatutnya orang kata perlu dimeriahkan orang kata industri seni ni, terutamanya golongan otak-otak kita ni, supaya karya-karya mereka terus kita pendengarkan kepada anda sehingga sekarang. Itulah tadi genre adalah syair lagu puisi. Dan puisi ini adalah ibarat jasad, dan muzik itu adalah rohnya. Dan bila puisi digabungkan dengan muzik, ianya menjadi suatu seni yang indah. Puisi itu saja sudah pun indah sebenarnya. Dan jika ia digandikan dengan muzik, ia akan memberi penyerapan sewa mendalam kepada si membaca atau pendengar. Kumpulan pertama nyanyi lagu puisi dari Sarawak adalah Di Crescendos. Kalau bagi Encik Julai sendiri, apa pendekatan, mengapa memilih pendekatan untuk memilih lagu puisi ni sebenarnya? Kenapa tak pergi untuk orang kata rock ke ataupun pop ke dan sebagainya? Sebab pada masa tu yang minat datangnya dari penggemar-gemar puisi ke kan, Datuk. Itulah saja. Kalau boleh diceritakan, Doktor? Sebenarnya Jadi sombong je. Sombong. Simple je orang lama. Sebenarnya pada masa itu tengah top kan, bermula daripada kumpulan Harmoni. Dia boleh menang penyanyi pujaan minggu ini sampai 3 bulan tau. Di radio-radio kan. So Titra ni memang syarikat membuat lagu puisi lah. Lepas tu lagu Titra, lepas tu giliran kita pula
So kebanyakan puisi-puisi kita ni dibuat oleh Profesor Dr. Siti Zainuddin Ismail. Okey. Apa tu Profesor Inan Shanuddin. Yang banyak involve ni sebenarnya ITM dengan UKM sebenarnya lah. Sebab kawan tu ramai kan, termasuk Syed Tinai dari Sabah. So lain sikit lah grup ni. Itu keunikan kumpulannya. Jadi itulah, kita akan berehat sebentar. Selepas ini kami akan bersama dengan mereka lagi. Tapi sebelum itu, jom kita saksikan dulu video daripada di Crescendos, Tak Ingin Sendiri. Jom kita saksikan. Aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Kesedihanku terbuntu, hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Apapun kan ku berikan, cinta dan kerinduan untukmu, dambaan kalbuku. Malam ini tak ingin aku sendiri. Ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat pelukan yang masih ku rasa. Kau kasih, kau sayang. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatimu. Apapun kan ku berikan, cinta dan kerinduan untukmu, dambaan kalbuku. Malam ini tak ingin aku sendiri. Ku cari damai bersama bayanganmu. Hangat pelukan yang masih ku
Kembali lagi dalam Sejahtera Asia, kita masih lagi bersama dengan 2 daripada 4 anggota kumpulan The Crescendos. Baik, kumpulan The Crescendos adalah kumpulan pertama dari Sarawak yang buat 12 lagu dalam satu album, dan menariknya konsepnya adalah bentuk piring hitam dan kaset. Ideanya Dr. Kamil, macam mana boleh tercetus tu? Sebenarnya itulah format pada masa tu. Okey. 12 lagu. Patutlah dah lah besar kan. Besar ni 12 lagu kan. Kaset pula ada masa dia boleh belit rata balik because teknologi zaman tu memang tidak secanggih seperti sekarang lah. Namun daripada rekod ni atau vinyl ni sound dia memang very warm. Memang dulu-dulu kan main tu kan radio dia besar-besar tau. Kena playback kan, radiogram dipanggil kan. So everybody kena main pakai itulah. Gas sempat guna piring hitam. Tak sempat. Kaset? Sempat. Okey, kaset. Jadi itulah orang kata bahawa mereka ini adalah otak kita dalam bidang muzik ini, dan kita nak tanya juga kepada mereka kenapa memilih untuk bergerak secara berkumpulan. Kenapa tak bergerak secara solo? Kalau kita boleh tanya penyanyinya juga, Encik Julai. Pada masa tu pada masa tu kita banyak yang berkumpulan keluar kan, keluar dari apa tu pertandingan tu. Di Sarawak pun RTM ada menganjurkan pertandingan secara berkumpulan. So why not kita try yang audition juga tu. Dr. Kamil kena audition juga banyak tu. Itu last saya juga yang dia tangkap tu. Mesti dia tengok ada sesuatu pada Encik Julai ni. Sebab tadi lagu Getaran Jiwa, memang suara dia memang lain cuba macam dulu. Kan. Dr. Kamil, so Dr. Kamil menceburi bidang muzik ini semenjak tingkatan 4, sangat muda pada ketika itu. Dan kalau dibezakan dengan suasana berguru pada masa itu, terutamanya di Kuala Lumpur, ialah berguru untuk mencipta lagu, dan Dr. Kamil juga pernah digelar dengan nama Sarawak pada ketika itu. Apa perbezaan cara otai-otai lama dahulu mengajar bakat-bakat muda ini dalam bidang muzik jika dibandingkan dengan situasi pada hari ini? Mungkin lebih a bit orang kata rough pada masa itu, Doktor? Pengalaman saya sebagai anak murid kepada Abang Rahman di brother dengan Latif Faumar pada masa itu kan. Dia one of the best pemain bass gitaris di Malaysia pada masa itu kan. Memang belajar dengan dia ni dia tak bagi serta-merta tau. Kita dibagi kita buat air kopi lah, bawa barang lah. Dah berbulan-bulan macam itulah. Waktu buat rekaman kan. Kali masa tu ikut dia rekaman di beberapa studio dekat Kuala Lumpur. Termasuk Pacifica Studio, Sun Studio dan sebagainya lah. So at the end of the day, baru dia mengajar kita bukan secara macam kita belajar muzik betul tau. Dia okey, kau buat macam mana? Style macam ni lah. Very rough, very rough. Kaki tengking pun ada. Kalau orang kecil hati memang kecil hati Memang masa tu. kecil hati. Guru dia strict. Dia pun strict lah. So Dr. Kamil strict juga dengan adik-adik kumpulan yang lain. Strict memang. Nampak? Nampak? Yelah, sometimes Tapi for the best of Itulah yang untuk kebaikan. menyebabkan karya yang dihasilkan itu berkualiti kan. Itulah Dr. Kamil dan Encik Julai pada hari ini, 2 daripada 4 anggota di Crescendos. Juga kami nak tanya Encik Julai, idola dalam bidang nyanyian ni sebenarnya siapa? Pertama, kalau boleh idola daripada Malaysia, yang kedua mungkin daripada luar negara, siapa? Di Malaysia dulu saya perempuan lah. Sheila Majid. Sheila Majid. Okey. Kalau di luar negara pula siapa? Luar negara, of course lah, dia tu Elvis Presley dulu. Wow. Kalau Dr. Kamil? Ini susah dia jawab banyak sangat. Banyak sangat. Yang paling inilah yang paling Macam inilah. Kalau penyanyi segi filem, saya lebih suka Api Ramli, saya lebih suka Ara Ismail, saya suka Hashimah Yon, nama-nama macam ni lah. Tapi kalau yang bukan filem, saya lebih suka yang seperti Sudirman Haji Arsyad dan
ramai lagi lah. Tapi kalau luar negara, crescendos ini dia terpengaruh dengan cara harmoni, kumpulan dinamakan Sergio Mendes. Kita buat harmoni dia memang seakan-akan Sergio Mendes. Sergio Mendes ni harmoni dia berlainan. Dia Kena hafal tu note-note lah. dia kan Very detail lah. dia lain macam ni kan, vokal ni macam-macam harmoni tau. Vokal suara 1, suara 2, suara 3, suara 4. Kalau Sergio Mendes ni punya harmoni dengan crescendos, dia berlainan semua ni, dia tak sama. Ada setengah orang suara 1 dan suara 4 sama tapi dia keluar bass. Tapi kita completely different. Itu beza harmoni daripada crescendos lah. Sebab dia terpengaruh dengan tu tadi kan. Lepas tu very tough to sing lah. It takes time to sing. Maksudnya kalau menyanyi secara solo tu satu cabaran yang berbeza. Kalau menyanyi secara berkumpulan tu mungkin adakah lebih mencabar daripada menyanyi secara solo? Apa cabarannya? Kalau solo dia lebih you boleh Bebas. buat bebas tau, nak lenggok sana sini. Tapi menggunakan harmoni ni, you tak boleh terlalu banyak lenggok. Kalau banyak lenggok, yang lain tak boleh ikut. Confirm tak boleh sama lah. Itu beza dia. Kena in sync. Dia tak boleh la cannot. You cannot sing that. Mesti simple. La 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 baru simple dia ikut. Itu adalah cabarannya. Bukan mudah untuk menghasilkan karya lebih-lebih lagi dalam kumpulan. Apa yang penting, kerja sama. Selepas ini kita nak tanya mengenai Dr. Kamil juga yang merupakan seorang pengarang juga untuk buku Biduadita Terulung Sarawak. Buku apa tu? Selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia.
Kembali lagi untuk blok yang kelima, blok yang terakhir Sejahtera Asia. Masih lagi bersama dengan ahli-ahli kumpulan di Crescendos, Dr. Kamil dan Encik Julai. Baik, tadi kita dah tanya mengenai buku Biduanita Terulung Sarawak. Ini adalah otai-otai di Sarawak ni, John. Mereka lah orang kata yang memulakan pengimarahan dunia seni muzik ini di Sarawak. Jadi soalan saya cukup mudah. Macam mana orang kata otai-otai ini boleh menjaga suara ni kualitinya lebih kurang macam zaman dahulu? Apa rahsianya, Dr. Sampai Kamil? sekarang masih sama. Sebenarnya kalau vokal ni kan, kita ada kena vocal training sebenarnya. Nak warm up maksudnya. Warm up. Contoh, suara kena buat do re mi dululah. Warm up mulut kena ada bubble. Sebagai baru baru kita menyanyi sebenarnya. Tetapi pada zaman saya dulu tak ada benda ni. Kita tak pernah diajar pun. Jadi dulu kena jaga makanan je lah. Makanan, tidur awal sikit. Macam Datuk Sebanun lah, dia tidur awal kan. Lepas tu jangan makan terlalu pedas. Okey. Jangan terlalu berminyak. Itu pada zaman itulah. Itu adalah tips dan rahsianya. Kalau bagi Encik Julai secara peribadi, apa rahsia Encik Julai jaga suara? Nak kena minum air sejuk, air yang apa tu? Suam. Suam. Jangan minum air sejuk Tak. Okey. Menjejaskan suara nanti. Itu adalah tips untuk kita jaga suara. Penting juga untuk kita, John. Kita punya kerja juga memerlukan suara, kan? Betul. Baik. Dr. Kamil merupakan seorang penceramah bebas, juga selalu mengadakan kursus asas vokal harmoni. Tak cukup dengan itu, melakukan kursus pengarahan video dan filem, yang mana sebelum ini juga giat untuk membuat iklan di kaca-kaca TV anda. Di radio juga. Di radio dengan lagu Amanah Saham Sarawak setiap bulan puasa. Memang dia lah yang buat. Nyanyian tu adakah tetap nombor satu di hati Dr. Kamil? Ya. Walaupun saya menjumpai berbagai-bagai bidang, nyanyian ini mesti satu kemestian. So tak boleh dipisahkan lah. Itu kata duduk rumah pun mesti ada vokal sekejap. Testing for 5 minutes ke, buka studio. Dan everyday lah buat macam tu kan. Kalau boleh kita tanya, kalau lihat dengan penyanyi-penyanyi baru sekarang, kita lihat banyak nama-nama baru. Apa perbezaan yang mungkin Dr. Kamil dan juga Encik Julai lihat kepada penyanyi sekarang berbanding dengan penyanyi terdahulu? Saya ke dia? Encik Julai. Encik Julai. Saya rasa penyanyi-penyanyi sekarang seperti Sarawak kan, Hafiz dan Novel Izzat. Mereka memang ada bakat yang besar. Itu je komen. Simple je. Encik Julai memang seorang yang simple je. Itulah orang kata. Jadi behind the scene pun dia macam relax je. Tapi bila dia menyanyi getaran jiwa tadi, dah kena tengok sekali lagi Sejahtera Asia. Cakap mengenai nak tengok sekali lagi Sejahtera Asia sekiranya terlepas episod kali ini, jangan risau, ada dekat YouTube, cari sahaja Sejahtera Asia di TVS. Baik, selain merupakan seorang penggubah untuk lagu Amanah Saham Sarawak yang evergreen setiap bulan Ramadan, memang itu lagu yang diingati oleh orang ramai sebelum mereka nak berbuka, juga merupakan penerima Anugerah Kenyalang Emas, Anugerah Seniman Muzik Sarawak, dan kita tahu bahawa creativity is contagious and we should pass it on. Bagaimana untuk memastikan, Dr. Kamil, sesuatu karya itu sentiasa mendapat tempat dalam kalangan dan hati masyarakat ni biarpun peredaran zaman dan teknologi, Dr. Kamil? Satu ialah berbagai cara. Satu adalah menerusi institusi tinggi di mana kursus-kursus seperti vokal, seperti di UiTM. Saya kan ada kan, fakulti muzik. Di Unimas ada. Betul. FSGK di Unimas. Yes, kan. Lepas tu kita perlu banyak promosi ke atas kejayaan penyanyi-penyanyi itu. Dia ada dua, adakah kejayaan di segi performance, adakah di segi kejayaan making money misalnya, menjadi rezeki kita. Itu menjadi satu kewajipan, menjadi satu kemestian pada masa ini. Kita tak semestinya kita menyanyi suka-suka saja. Betul. It's a time of matter now, how we can sell our voice kepada masyarakat sebagai satu example. Macam saya sebenarnya, saya banyak buat muzik untuk seluruh dunia. 4 tahun lepas kan, saya banyak buat pelanggan-pelanggan daripada Venezuela, Bolivia, Jordan, Italy. Saya vokal lah untuk mereka. Kadang-kadang arrangement untuk muzik. Kadang-kadang muzik. Tapi benda ini selalunya datang seluruh dunia. Jadi kita happy tau. Sebab market dekat
Sarawak is very limited. So kita sekarang kan internet semua ada kan. So kita worldwide. It's much better lah. And then tak ada door ni tak boleh dia open. Macam kita buat YouTube lah. Tak boleh lah kena buat angle mesti macam ni, shoot kena macam ni. Nobody cares. As long as the song is good, appreciate, banyak views. Publicity dan bakat tu kena bergerak seiring. Dan Dr. Kamil juga pengerusi Pertubuhan Seni Digital Generasi Baru. Secara ringkaslah, kita mengalami pandemik COVID-19 sekarang ini dan ramai penggiat industri ini yang terkesan. Bagaimana Dr. Kamil mengadaptasi dengan norma baharu ini? Contohnya, satu ialah seperti video klip yang kita buat lah. Salah satu lah. Kita sekarang kena buat berasingan. Jarang kita buat satu berkumpulan. So, kerja dia banyak sikit lah. Kena buat kat rumah, pergi kan. Jadi kita cantum pula dalam mixing kita punya studio kan. Dalam seni digital kita dari segi animasi, itu okey. Sebab kita punya ahli keaslian New Gen Digital Art Society ni, dia buat ke tempat dia sendiri. Okey, saya buat sound, saya buat music, seorang lagi buat animasi. 2-3 orang lah selalunya, 2-3 orang kan. Semua ni kita hantar melalui internet. Sekarang senang je. Tangan bergerak semua ada, kaki bergerak macam mana semua bergerak. Lepas tu lalas pergi ke Kuching, kita cantum. Buat satu animasi contohnya lah. Gitu. So, macam studio lah sekarang ni kan. Kita ada studio. Tetapi sekarang jarang guna tau. Semua buat studio kat rumah saja. Itu projek yang besar saja kita guna yang studio besar. Ini editing semua masing-masing kat rumah masing-masing lah. Ada di PKP punya. Semua dengan bantuan teknologi sekarang ni senang boleh dilakukan di rumah saja. Jadi itulah, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Kamil dan juga Encik Julai sebab sudi bersama kami dalam Sejahtera Asia. Apa yang saya dapat dari di sini lah, tak kira lah apa juga keadaan itu, seni itu tak mengenal usia dan orang kata teruslah berkarya untuk menghiburkan mereka yang sedang berhadapan dengan musuh halimunan COVID-19 ini. Terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita pada hari ini. Esok pastinya kita bersama dengan tetamu yang lebih istimewa. Pastinya bersama dengan John dan Jessica John. Jadi jangan lupa untuk terus bersama kami dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Jumpa esok.